Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali hadirin yang dirahmati Allah, sidang penonton yang budiman dalam perbahasan kitab ringkasan fiqh puasa. Dan hari ini kita akan bicarakan tajuk yang baru pula, iaitu perkara makruh ketika berpuasa. Kita dah sebutkan perkara-perkara sunat dan hari ini perkara yang makruh. Makruh lawannya sunat. Perkara makruh ini kalau dibuat tidaklah berdosa, tetapi kalau ditinggalkan kena ada niat. Niat meninggalkannya ini supaya tidak menjadi sia-sia. Kalau sesuatu yang makruh lalu kita tinggalkan dengan niat supaya jangan nanti tak dapat pahala, maka menjadi pahala. Saya dah sebutkan semalam, sesuatu yang harus mesti diniatkan baru dapat pahala. Contohnya makan, minum. Makan tidak dapat pahala, minum pun begitu juga, tidur pun begitu juga, sebab perkaranya harus. Menulis perkara yang harus, tetapi kalau diniatkan menulis untuk menyampaikan dakwah, tidur untuk memberikan lebih tenaga dan untuk mengelakkan daripada mendengar orang yang bercakap tidak elok umpamanya. Sama juga makan ataupun minum untuk menguatkan tenaga supaya nanti boleh dapat kuat beramal ibadah, hukumnya jadi sunat. Maksudnya dapat pahala. Beginilah juga dalam perkara makruh. Baik. Muka surat 28 ada 8 perkara makruh yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Yang pertama sekali, perkara yang makruh ketika berpuasa ini sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib, puasa Ramadan. Satu, al-alaq, al-alqu, iaitu mengunyah sesuatu. Mengunyah sesuatu ini tidak ada dalam masyarakat kita Melayu. Ini dalam masyarakat Arab ada satu getah. Getah ni tak ada perasa. Ini bukan macam chewing gum. Chewing gum tu tak boleh. Sebab chewing gum itu tak boleh sebab dia ada rasa. Sebab masuk nanti di dalam mulut kita, nak masuk dikunyah dalam mulut, walaupun kalau tak telan tak batal kan, tapi kalau tertelan jadi batal. Sama juga dengan alaq ini. Alaq ini cuma bezanya dia tidak ada perasa macam chewing gum. Orang Arab, terutama sekali perempuan-perempuan yang mengandung, mereka untuk kuat berpuasa, mereka mengunyah alaq ini. Al-alaq ada macam getah, tu macam makanan getah ni. Jadi dikunyah. Apa tujuan mengunyah? Tujuan mengunyahnya untuk ada air liur. Untuk supaya mulut kita jadi basah. Bila mulut jadi basah tak kering, bila tak kering jadi kita berpuasa pun sedap. Tapi jangan diminum. Liur tadi tu jangan diminum. Kalau diminum batal juga. Jadi untuk membasahkan mulut tu tujuan al-alaq. Itu hukumnya adalah makruh. Satu baik. Batal puasanya tidak, tapi makruh. Itu satu. Yang kedua, merasa makanan tanpa hajat atau keperluan. Tapi kalau ada, ini kan kalau tanpa hajat, tanpa keperluan. Ini kan ilahnya dalam bahasa hukum. Al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu berlegar-legar di atas ilah dia. Kalau ilah dia hilang, maka hukum itu pun jadi hilang juga. Begitu. Jadi apa ilahnya tadi? Ilahnya kalau tidak ada tujuan. Kalau ada tujuan, ada keperluan, dia nak merasakan makanan, contohnya tukang masak,
dia nak serve kepada 100 orang umpamanya, tak pun ramai orang dalam kenduri, ataupun untuk budak-budak kecil yang ramai itu, dia berpuasa waktu tu, maka dia merasakannya itu hukumnya harus, tidak makruh. Tapi kalau tanpa keperluan, tanpa hajat, maka hukumnya adalah makruh hukumnya. Baik, mari kita lihat yang ketiga adalah berbekam. Berbekam, apa dia bekam? Hijamah ataupun ihtijam. Semalam saya dah sebut hijam ataupun hijamah ini sangat bagus sekali hadirin. Ini malaikat Jibril alaihi salam pesan kepada Nabi ketika Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maksudnya Mi'raj, pesan kepada umat untuk berhijamah supaya dibuang darah-darah yang kotor itu. Sebahagian ulama mengatakan sangat bagus kalau 3 tarikh berhijamah itu, 17, 19 atau 21. Kalau saya silap tolong betulkannya, 17, 19, 21. Ketika itu sangat bagus kita buang darah yang kotor tu. Dia ada cara-caranya dan ada hari-harinya. Itu nanti boleh bertanya pada orang yang lebih pakar. Dan guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadi Al-Maliki mengatakan elakkan kalau berbekam pada hari bulan yang besar-besar, 28, 29, 30, itu kerana waktu itu kurang elok ketika air pasang ketika apa kaitannya wallahu alam bisawab, tetapi kurang elok mengikut sebahagian ulama. Kenapa berbekam itu makruh? Batalnya tidak, tapi kenapa makruh? Kerana orang yang berbekam nanti akan rasa letih, nanti tidak sempurnalah, tidak kuatlah tenaganya untuk berbuat amal ibadat dalam bulan puasa ini, termasuk berpuasa itu sendiri. Yang kedua, orang yang berbekam pun hukumnya makruh juga, sebab dia yang membekamkan orang itu, jadi prosesnya berbekam. Kalau tak dia bekam, orang lain itu tak berbekam. Berbekam itu kan makruh. Dia tu membawa kepada sesuatu yang makruh, maka membekam orang lain juga hukumnya makruh. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Dalam mazhab Hambali boleh batal. Orang yang bekam tu boleh membatalkan. Maksudnya berbekam boleh membatalkan puasa, sebab dia boleh melemahkan badan dengan lemah-lemah selemahnya. Itu dalam mazhab Hambali, mazhab kita makruh. Yang keempat, membuang air pertama yang masuk ke dalam mulut ketika berbuka puasa. Mungkin dia rasa takut kotor mulutnya tadi kan, berbau busuk, dia pun ambil air pertama, tu ambil pertama, buang macam tu. Hukumnya makruh. Kenapa? Sebab inilah rezeki yang Allah berikan kepada kita pertama sekali ketika kita buka puasa, satu. Yang kedua, bau mulut yang tak enak itu kita je rasanya tak elok, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi nilainya, lebih daripada bau kasturi lagi. Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku kata Nabi berada di dalam genggaman, berada di dalam kekuasaannya, demi jiwaku kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah, la khulufu famisaim atyabu indallahi min rihil mask. Bau mulut orang yang berpuasa itu, tak kisah puasa sunat, puasa wajib, lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Bermakna hatta air liur ataupun bau busuk di sini semuanya jadi barakah. Sebab ini disebut oleh guru kami almarhum As-Sayyid Fadli Yamani, kerana semuanya dibuat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu air pertama kita minum tu jangan dibuang, terus minum sahaja. Baik. Di dalam istilah ini disebut sebagai majul ma'. Maju al-ma', maju ni buang begitu. Gitu. Mengeluarkan air, majul ma'. Air yang pertama yang masuk yang kita minum itu ketika berbuka puasa. Baik. Yang kelima, menyelam walaupun ketika mandi wajib. Al-ghuslu, di dalam kitab disebut al-ghuslu bilin rimas. Al-ghuslu bilin rimas ataupun al-ghuslu bil inrimas. Al-ghuslu bilin rimas maksudnya
menyelam walaupun mandi dengan menyelam, gitu nah. Walaupun mandi maksudnya mandi wajib, walaupun mandi wajib tapi menyelam tu jadi makruh. Kalau termasuk air ketika mandi wajib tu dalam keadaan menyelam, maka itu dipanggil mubalaghah, batal puasanya. Tapi ketika dia mandi wajib dalam keadaan air mencurah di atas walaupun banyak air, termasuk itu tidak mengapa, dimaafkan sebab dia dalam rangka untuk mandi wajib, dan mandi wajib itu satu ibadah. Sama juga ketika mandi biasa, cuma mandi biasa bezanya tak boleh berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan hukumnya termasuk air walaupun tak sengaja, batal. Nah, kita sudah sebutkan ini dahulu. Seseorang itu mungkin nak rasa segar badannya, lalu dia pun mandi biasa-biasa begitu, tak ada mandi sunat, tak ada mandi apa, harus begitu saja. Tiba-tiba masuk air dalam mulutnya ataupun telinganya tanpa sengaja, hukumnya batal. Kenapa? Sebab mandi itu tak perlu, melainkan mandi yang perlu termasuklah satu, mandi sunat, yang kedua wajib, mandi wajib, yang ketiga menolong orang. Nah, begitu. Baik. Tapi kalau mandi wajib sekalipun dengan menyelam, hukumnya adalah makruh, termasuk air di dalam mana-mana rongga badannya, membatalkan puasanya sebab dia menyelam. Kalau tak menyelam, mandi biasa saja, itu tidak mengapa, tidak dipanggil mubalaghah. Yang keenam, bersiwak selepas zuhur. Bersiwak ni maksudnya membasuh gigi dengan siwak. Nah, mari kita lihat sedikit. Bersiwak selepas zuhur maksudnya waktu zuhur tu barulah kita bersiwak. Nah, macam mana cara guna siwak? Masya Allah. Terima kasih Sahih. Baik. Apa maksud bersiwak? Memberus gigi pakai siwak. Apakah hanya kayu siwak? Tak semestinya, boleh pakai berus gigi. Tapi yang paling afdal kayu al-araq. Ini namanya kayu al-araq. Dan siwak itu pakai kayu itu lebih afdal, yang seperti yang saya buat ini. Dan asalnya sebegini, asalnya tidak ada bulu ni. Macam mana nak buat bulunya? Dua cara. Satu, kita gigit macam ni, buang kulit-kulitnya, dan kita tekankan dan gigitkan kayu ni, nanti akhirnya dia akan jadi macam ni. Kalau tak biasa, takut gigi patah ke apa semua sekali, tak apa, guna cara lagu macam ni. Potong dulu kulitnya tu, buang kulit, kemudian ambil, tukul, letak ni pada sesuatu yang keras, letak macam ni, tukulkan. Jangan kuat sangat. Baik, ketika memukulkannya jangan letak air. Sebab kalau letak air, dia nanti akan patah bulu-bulunya ini. Macam ni kan keras. Ni tak letak air ni. Ni masih keras. Gitu. Itu satu. Yang kedua, sunat kayu al-araq. Ni namanya kayu al-araq. Yang kedua, panjangnya jangan lebih satu jengkal. Ni satu jengkal ni. Satu jengkal ni. Satu kilan, satu jengkal. Orang Sarawak panggil kilan, sekilan. Sudah. Dan pendeknya jangan kurang daripada 4 jari ni, 4 jari ni. Jangan pendek daripada ni. Sudah. Sebahagian ulama mengatakan jangan lebih besar daripada ibu jari, dan hendaklah dia lebih kecil daripada ibu jari dan lebih besar daripada jari kelingking. Lebih kurang macam inilah. Lebih kurang. Baik. Kemudian macam mana nak pegang dia tu? Ini cara pakai. Macam mana nak cara pakai dia tu? Pegang dia sebegini. 3 jari di atas, 2 jari di bawah, macam ni. Boleh hadirin? Macam ni. 3 jari di atas, 2 jari sebegini. Takut tak nampak je. Ni. Ya, boleh Baik. Kalau nak menggunakannya tu macam mana? Kita cerita pakai siwak dulu, baru kita masuk ke bersiwak selepas zuhur ya. Cara pakai siwak tadi sudah, kita ulang balik, takut ada yang tak ingat. Yang pertama sekali, kayu al-araq itu yang paling afdal. Yang kedua, panjangnya jangan lebih satu jengkal dan jangan kurang 4 jari. Baik, nak buat bulunya sudah kita sebutkan. Dan cara memegangnya macam ni, cara pegangnya. 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Ketika nak memakaikannya, letakkan air
Sebab kalau begini dia jadi keras. Tu yang tujuan kita ambil air tadi tu. Begini air ni letak sikit kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat betul-betul ni. Alhamdulillah. Tak sikit lagi. Alhamdulillah. Itu ya hadirin, boleh nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siwak saya ni dah jadi lembut. Baik, macam mana cara pakainya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin mari perhatikan. Memegangnya dengan 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Nak memakaikannya, ini boleh digunakan untuk memberus gigi, membersih lidah dan membersih langit-langit di atas. Pertama sekali memberus ataupun memberus gigi. Caranya begini. Ini dipegang dengan tangan kanan sebab Nabi suka menganan-anankan sesuatu. Yang kedua, letakkan di tengah gigi paling atas begini. Sudah? Bawakan, lalukan ia, ini namanya urdan. Ini namanya lalu urdan. Jangan tulan. Kalau tulan sebegini, macam kita berus gigi tulan, takut nanti dia jadi berdarah gusi kita. Ataupun gigi kita ni kena gusinya sini jadi berdarah. Sebab tu kita guna urdan. Urdan maksudnya kita lebarkan, jangan tulan sebegini. Untuk gigi guna urdan, guna lebarkan. Macam mana? Lalukan, ini letakkan di gigi paling gigi atas tengah. Tengah saja ya. Kemudian lalukan ke sebelah kanan sampai hujung. Turunkan ke bawah, lalukan di gigi bawah tapi tengah saja. Seolah-olah C ya. Kemudian naik atas lagi. Lalukan ke gigi atas sebelah kiri. Turunkan ke bawah, gigi bawah itu bawakan ke sebelah kanan. Jadi nombor 8. Boleh? Saya tunjukkan ya. Kita buat 3 kali. Tuan-tuan, saya tunjukkan. 1 2 3. Cukup. Itu untuk gigi dengan cara urdan. Untuk lelangit pula, sebab ini bukan untuk membersih gigi saja. Lelangit dia dengan jalan tulan. Tulan ni kita garis sebegini. Jangan urdan, nanti dia sakit. Jadi kita letakkan di atas begini dan lalukan daripada belakang ke depan, bawa ke belakang ke depan begini ya. Sebab itu di dalam kitab Bulughul Maram ada hadis menyebut Nabi ketika bersiwak berbunyi sebab apa? Sebab Nabi buat sebegini. Buat dalam 3 ke? 1 2 3 di atasnya tu. Barulah yang last kali kita pakai untuk membersihkan lidah. Lidah pun kena bersihkan juga. Lidah pun 3 kali dengan cara tulan. Macam ini caranya tulan. 1 2 3. Begitu ya. Baik. Saya tunjukkan daripada mula supaya tuan-tuan dapat tahu gambarannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 3 kali saya gosokkan gigi dengan cara nombor 8. Barulah di atas 3 kali pun tak apa. Barulah lidah. Itulah dia, selesailah kita menggunakan siwak ini. Ini sunnah yang mahjurah, yang banyak sudah orang tinggalkan. Pahalanya sangat besar hadirin. Dalam hadis menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalaulah tidak kerana menjadi masyaqqah ke atas umatku, kalau tidak menjadi masyaqqah ke atas umatku untuk pakai siwak ini, nescaya aku akan suruh mereka, maksudnya suruh wajib, maksudnya bersiwak setiap kali mereka nak solat. Sebab tu setiap kali nak solat kan, dirikan solat bersiwak. Kita nak solat tarawih ni 20 rakaat, 10 kali kita siwak. Kita nak solat witir kan 3 rakaat, 2 kali kita siwak. Sebab setiap kali sebelum nak solat, sebelum nak takbir tu siwak dahulu. Hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in.
Kalau tidak jadi keberatan kepada umatku, pasti aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wuduk. Tadi setiap kali solat, ini setiap kali wuduk. Alhamdulillah, Masya Allah, Nabi sangat tahu. Kalaulah Nabi suruh dengan suruhan wajib, sebelum solat wajib, sebelum wuduk wajib, nasihat ramai yang berdosa. Kenapa? Sebab ramai yang tak pakai siwak. Jadi Nabi katakan ini hanyalah suruhan sunat. Bila kita suruhan sunat, dapat pahala sunat, satu. Yang kedua, kan Nabi bersiwak, kita pun bersiwak, niat ikut sunnah Nabi, Allah, pahalanya sangat besar sekali. Ada hadis tapi tak kuat menyebutkan sebegini di dalam kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ada disebut tentang pahala orang yang pakai siwak. Salatun bisiwaki khairun min 70 salatan bighairi siwak. Solat yang dikerjakan dengan siwak dahulu itu lebih 70 kali lebih baik, utama daripada yang tak pakai siwak. Walaupun hadis ni tidak kuat. Baik. Hadirin, begitulah cara kita bersiwak dan berberus gigi. Tapi jangan dibuat selepas zuhur. Kalau selepas zuhur, sama ada pakai ini ke ataupun pakai berus gigi biasa ke, hukumnya adalah apa tadi? Hukumnya adalah makruh. Nah, ini kita letak dalam poket kita ni. Maim. Ada doanya. Ada doa yang tertentu. Ini sekadar saya nak ringkaskan sahaja. Mari hadirin kita lihat dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dan dalam Tanwirul Qulub dan kitab yang lain, Imam Nawawi, walaupun beliau dipegang pendapatnya, tapi dalam bab ini beliau tidak sama dengan pendapat yang lain. Pendapat mu'tamad kata bersiwak, berus gigi selepas zuhur hukumnya makruh. Tapi kata Imam Nawawi tidak makruh. Dalam bab ini kita pegang pendapat jumhur ulama yang mu'tamad. Yang ketujuh, banyak makan, banyak bercakap dan banyak tidur, semua banyak. Ini jadi makruh. Sebab apa? Sebab bila kita berpuasa, kita lebih menginsafi diri. Sebab itu kita kurang bercakap. Kenapa juga kurang bercakap? Sebab kita banyak membaca Quran, banyak berzikir. Kalau banyak bercakap, kan dia bersambung lagi, nak kalau 2-3 orang, panjang cerita. Jadi jangan banyak bercakap. Silakan bercakap. Kalau tak bercakap payah juga kan. Contohnya mengajar, contohnya memberi panduan, ya. Tapi jangan banyak sangat. Sebab ada kaedah menyebut ma tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Sesuatu yang melebihi daripada hadnya, ukurannya, akan jadi hukum sebaliknya. Umpamanya air. Air saya minum, harus niat untuk supaya dapat bercakap dengan baik dan baca Quran dengan lancar, tak tersekat-sekat, sedap mulut, sunat. Tapi kalau saya minum air banyak sangat, 2-3 jug, hukumnya haram. Gitu ya. Begitu juga dengan tidur. Tidur hukumnya harus niat untuk bangun tahajud, sunat. Tapi kalau tidur sepanjang-panjangnya, makruh. Malah boleh jadi haram kalau terlepas solat-solat waktu. Naam. Hadirin, mari kita lihat, jangan banyak makan, jangan banyak bercakap dan jangan banyak tidur. Masya Allah, ya. Baik, sedikit tentang makanan. Kalau kita buka puasa umpamanya, kita nak buang sesuatu sisa daripada makanan kita. Ni tengah kita makan ni kan, tengah kita makan dengan keluarga contohnya, ada sisa makanan, tulang ke whatever, maka kita ambil dengan jari kiri, tapi jangan menghadap makanan. Ini makanan kan, kita nak buang ni, kita alihkan sedikit muka kita, boleh dalam bekas. Jangan di depan makanan, itu kurang adab. Itu disebut oleh sebahagian ulama. Dan yang terakhir sekali untuk hari ini insya-Allah, menikmati keselesaan yang mubah. Keselesaan yang mubah maksudnya yang harus. Tapi kalau kita menikmatinya sampai kita lupa tujuan puasa itu, kan nak merasa letihnya orang yang miskin, sederhananya orang yang sederhana, tambah kita pula bermewah-mewah, contohnya berwangi-wangian selepas zuhur, samalah juga tadi bergosok gigi dan sebagainya. Itu nama dalam istilahnya
dalam agama dipanggil tarafuh. Apa dia tarafuh? Bersegar-segar, bersenang-senang, berselesa-selesa, rasa mewah-mewah. Itu juga hukumnya adalah makruh. Baik. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dan At-Taqrirat As-Sadidah ditambah lagi dua perkara yang makruh. Satu, madmadah dan istinsyak ketika berwuduk berlebih-lebihan. Itu juga makruh. Saya dah tunjukkan dahulu, contohnya kita berwuduk macam biasa, istinsyak macam biasa boleh. Tapi kalau berwuduk ya dia madmadah dia kuat sangat, itu jadi makruh. Termasuk air batal. Boleh. Kalau keadaan madmadah biasa, ambil cebok air ataupun tak ada air, biasa je. Tapi termasuk air, sah. Sebab tidak sengaja. Tapi jangan basuhan yang keempatnya sudah kita sebut. Kalau basuhan yang keempat walaupun biasa, batal. Sebab basuhan keempat itu tidak perlu. Beza yang kita sebutkan sekarang, dia dah mula-mula tu, basuhan mula-mula tu pun dah banyak dah. Maksudnya air biasa je, tapi dia macam embuk sungai, termasuk air tak sengaja, batal. Sebab perbuatan itu makruh. Boleh. Yang kedua disebut di dalam kitab Tanwirul Qulub dan At-Taqrirat As-Sadidah, berendam dalam air. Berendam saja. Berendam dalam air. Rasa panas. Ini dipanggil sebagai tarafuh juga. Apa dia tarafuh? Saja nak seronok-seronok. Itu nah hukumnya makruh. Baik. Itulah hadirin 8 perkara yang kita boleh bincangkan, sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang makruh, dan insya-Allah selepas ini kita akan berhenti sekejap dan kita akan jawab persoalan-persoalan kalau ada, insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadirin, untuk kita berusaha untuk jawab soalan daripada sidang penonton sekalian, terus sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Saringan COVID-19 memerlukan kaedah swab ke dalam hidung melepasi had khaythum. Adakah ada rukhsah untuk pesakit atau individu yang bergejala untuk pemeriksaan COVID-19 ini? Baik. Dari segi hukumnya batal kalau melepasi khaythum ini. Saya tak pasti apakah sampai dekat sini. Kalau dari segi hukumnya memang betul-betul melepasi khaythum ini, hukumnya batal. Kalau hanya di depan ini sahaja, tidak batal. Tetapi kalau betul-betul masuk dekat sini, apa hukumnya? Gunalah pendapat yang mengatakan tidak batal, sebab ini dianggap sebagai masyaqqah, sebab dia bukan selalu. Itu untuk tujuan-tujuan perubatan. 6. Saya ada soalan sunat. Saya ada soalan solat isyraq. Jika kita solat subuh di rumah, kemudian pergi ke tempat kerja, maka sempat solat isyraq di sana, adakah masih dapat pahala yang sama? Jawapannya tidak sama pahala. Dapatlah pahala solat sunat isyraq tadi itu, dapatlah. Tetapi pahala yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan, man sallal ghadata fi jama'atin, sesiapa yang solat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk di tempatnya. Kan syaratnya duduk tempatnya, tak boleh pergi tempat lain. Ni kan pergi tempat kerja tadi kan. Yadhkurullah, ingat pada Allah, hatta tatlu'a syams, sampai matahari itu naik 17 ataupun 16 minit. Thumma salla rak'atain, dia solat sunat isyraq 2 rakaat ataupun duha, maka kanat ka ajri hajjatin wa umratin, dia dapat pahala satu haji dan satu pahala umrah
Nabi menyebutkan tamatin tamatin tamah, sempurna sempurna sempurna. Dengan syarat dia mesti duduk tempat solatnya. Adapun yang solat subuh di rumah, kemudian dia bertolak pergi kerja tetapi dapat solat sunat isyraq ataupun duha di pejabat, dapatlah pahala solatnya itu tetapi tidak dapat pahala haji dan umrah. Naam. Selesai. Mari kita lihat yang ada di sini. Kalau solat selama ini tersalah baca Al-Fatihah dan Tahiyyat akhir, batal ke solat? Kena qada ke? Kalau kena qada, banyaknya solat yang perlu diqada. Masya Allah. Itulah kita ingatkan penonton yang budiman, jangan malu belajar tajwid. Kenapa kalau kita belajar tajwid, setelah kita belajar, salah lagi ketika membacanya, dimaafkan. Berbeza dengan orang tidak mahu untuk belajar. Setelah dapat umpamanya nasihat-nasihat daripada para masyayikh ataupun tuan-tuan guru ataupun para asatidah, pendakwah-pendakwah, reluctant, tak nak juga belajar. Orang sebegini, kalau dia baca dalam bacaannya salah dalam rukun qauli, apa dia rukun qauli? Takbir, Allahu Akbar. Lalu dia baca Allahu Akbar, batal. Sama dengan Fatihah, satu huruf sahaja silap, batal. Demikian tahiyat akhir, batal. Demikian salam, Assalamualaikum, contoh, batal. Tetapi kalau dia sudah belajar tajwid umpamanya, tasmi' dengan guru, tetapi lidah masih tebal lagi, mungkin contoh sebahagian ada kawasan yang tak boleh sebut ra. Kalau sebut ra tu jadi ghin. Bila sebut Allah tu jadi Allahu Akbar. Memang sudah bertahun-tahun sebegitu belajar tajwid. Betul ketika berhadapan dengan guru, tapi ketika solat seorang diri masih lagi dengan cara yang sama, maka dimaafkan sebab itu kan dah terbiasa. Gitu ya. Sebab itulah kita nasihatkan sebelum jawab soalan ni, kita nasihatkan belajar rukun qauli itu mesti tasmi' dengan guru. Baik. Kalau selama ini tersalah membaca Al-Fatihah dan tahiyat akhir, batal ke solat? Hukumnya adalah batal. Kena qada. Di sini kata ulama, kalaulah dia dahulu memang dah belajar tapi tetap juga salah, dimaafkan. Gitu ya. Tapi kalau yang baru je saja, itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau nak qada kan banyak sangat qadanya itu. Jadi qada'kan yang dalam yang terawal, yang sehari, yang sehari dua sebegitu, sebab kalau diqada' banyak sangat nanti jadi masyaqqah ke atas orang itu. Lalu segeralah dia belajar supaya nanti kalau tersalah lagi tidak perlu dia qada' sebab dimaafkan. Ini sangat penting ya. Berkenaan menelan air liur, jelas tidak membatalkan puasa. Bagaimana pula dengan kahak? Kahak dalam mulut kan keluar daripada hak ini, lalu ditelan balik, hukumnya batal. Berkenaan musafir selepas subuh, adakah diberi rukhsah yang sama untuk berbuka seperti musafir sebelum subuh? Tidak dalam mazhab Asy-Syafi'i, tapi dalam mazhab Hambali boleh sahaja. Jadi macam mana? Kalau nak juga bertaklidlah mazhab Hambali. Sebab kalau dalam mazhab kita Syafi'i, keluar musafir mesti sebelum subuh. Kalau selepas subuh tak boleh kita buka puasa. Tapi boleh dalam mazhab Hambali dan dalam mazhab lain. Baik. Lafaz niat puasa yang biasa diamalkan, nawaitu sauma ghadin, sahaja aku berpuasa esok hari. Bagaimana pula jika berniat puasa pada waktu sahur dengan lafaz yang sama, sedangkan pada waktu itu sudah masuk hari yang lain? Ya, betul. Sebab kita berniat itu malam kan, sebab itu tak disebut hari. Memanglah kalau dari segi pertukaran harinya, hari contohnya hari ini hari Selasa, esok hari Rabu kan, masuk saja maghrib hari ini, masuk saja maghrib Rabu Syamas, maka dikira itu masuk sudah untuk Rabu. Tetapi itu sebenarnya malam Rabu, bukan hari Rabu. Bila hari Rabu terbit matahari, esok harinya baru dipanggil hari Rabu. Faham hadirin? Sebab itu kalau kita nak cari Lailatul Qadar, jangan dicari harinya, cari malam. Dan kita sudah tahu dalam kitab-kitab dan hadis menyebut malam yang ganjil. Saya bagi contoh saja ya.
Baik. Hari ini hari 20. Malam ini masuk saja maghrib, itu yang dikira sebagai malam 21. Malamnya itu hari 21, subuhnya esok baru hari 21. Itu lebih jelas. Katalah hari ini hari Khamis. Hari Khamis kan? Maghrib nanti masuk sahaja masuk saja maghrib, itu dianggap sebagai sudah masuk malam Jumaat. Bila hari Jumaatnya? Hari Jumaatnya esok subuh. Boleh hadirin? Sebab itu kita panggil nama itu sauma ghadin. Ghadin maksudnya hari esok. Walaupun kita berpuasa berniatnya waktu sahur, sudah masuk keseluruhannya tu, tapi belum harinya, baru masuk malamnya. Naam. Saya nak tanya, jika niat di dalam hati itu hanya dalam bahasa Melayu, adakah sah? Ya sah. Yang penting apa yang kita niatkan itu. Jangan lupa ni hadirin yang bertanya ni, walaupun tak pandai mungkin berbahasa Arab, tapi niatnya niat puasa sah, tapi mesti ada ta'yin. Apa dia ta'yin? Puasa apa esok tu? Puasa fardu Ramadan. Jangan puasa saja, puasa fardu Ramadan, niatkan di situ. Baik, soalan daripada saudara Muhammad Hishamuddin dari Banting, Selangor. Saya telah rujuk pada laman web Lembaga Zakat Selangor dan Majlis Agama Islam di wilayah persekutuan. Saya dapati ada perbezaan cara kiraan fidyah. Di Selangor, kiraan fidyah tiada gandaan walaupun melangkau tahun. Baik, di wilayah persekutuan pula, bilangan hari puasa ditinggalkan darab dengan bilangan tahun puasa itu ditinggalkan. Tolak 1 tahun, kemudian darab kadar fidyah negeri. Ya, dinyatakan sebab tolak 1 tahun adalah kerana tahun pertama adalah tahun dibenarkan menggantikan puasa. Betul. Jadi menurut ustaz pula, bilangan hari puasa ditinggalkan darab dengan bilangan tahun ditinggalkan dan darab 1 cupak. Itu mengikut saya pula. Oleh itu kiraan yang mana perlu saya ikut? Wallahu alam, saya tak tengok apa yang ditulis oleh Lembaga Zakat Selangor. Saya merasakan tidak ada bezanya. Cuba kena faham begini ya. Yang dikatakan fidyah kalau tak sempat qada tahun itu. Saya ambil mudah pakai tahun Masehi, senanglah ya. Sepatutnya tahun Hijriah ya, tahun Masehi senang. Kita kan nak berpuasa ni dalam insya-Allah dalam 4 hari lagi dengan izin Allah ya. 2019. Nah, maksudnya kita telah pun berpuasa hari itu 2020 ni. Baik, tahun 2019 dahulu kita ada tak berpuasa, katalah sakit 7 hari contohnya. Sepanjang itulah sampai ni 4 hari lagi nak puasa ni tak juga qada. Jadi apabila kita tak sempat nak qada 7 hari tu, oleh kerana dah masuk tahun baru, baru kena bayar fidyah. Kalau tak masuk lagi 2020, tak bayar fidyah. Contohnya, tak berpuasa 7 hari tadi kan, dia sempat qada 7 hari itu sebelum masuk tahun baru. Maka selesailah 7 hari qada tu, kena bayar fidyah? Tak payah. Kenapa? Dia sempat untuk qada sebelum masuk tahun baru. Mari kita lihat. Dalam keadaan sebegini, 2018 dulu dia tak berpuasa 7 hari. Dan dia tak qada sepanjang tahun sampai tahun 2019. Maka dia kena denda. Apa dia? Dia kena qada 7 hari dan dia kena fidyah 7 cupak. Sebab dah masuk 1 tahun. Baik. Kalau dia 2000 ni, kita nak masuk ni 2020 pun tak buat juga, maka dia kena denda lagi. Maksudnya digandakan lagi. Macam mana? Dia kena berpuasa 7 hari, qada tak tambah, tapi cupaknya tambah tak? Tambah. Tambah berapa? Tambah 7 lagi. Jadi berapa? Jadi 14. Katalah 2021. Dia pun tak qada juga. Tak pasal apa, tak tahu, raplah sangat, dan dia mungkin bermudah-mudah. Masuk dah 2021. Berapa tahun dah dia tak qada ni? 3 tahun masuk, bermakna dia tetap qada puasanya 7 hari,
Fidyahnya bertambah tak? Tambah lagi. Tambah berapa? Tambah 7. Tu yang jadi 7. Di sini 14 tambah jadi berapa? 7 lagi jadi berapa sini? 21. Tu yang disebut 7 darab dengan 3 tahun ganda. Jadi 21. Kerana sebab dia telah banyak tahun yang dia tidak berpuasa. Itu yang dimaksudkan di dalam laman web Lembaga Zakat Selangor dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Wallahu alam, saya rasa sebab ini tidak boleh tidak sama. Cuma mungkin kita memahaminya, mungkin cara faham kita mungkin tak berapa tepat, mungkin. Sebab pembayaran fidyah tu mesti semua sama. Semua di dunia ni mesti sama. Digandakan itu sebab dia sudah melangkaui tahun, gitu ya. Wallahu alam, saya tak cek lagi, nanti saya kesempatan nanti saya tengok insya-Allah. Itulah yang saya buat dalam buku saya ni. Baik, apakah hukum jika seseorang itu mandi selepas waktu asar atau hampir waktu berbuka, contoh selepas 7 petang? Bagaimana pula jika tujuannya mandi hanya sekadar untuk membersihkan badan sahaja? Hukumnya harus. Kalau bau busuk tu kuat sangat, hukumnya sunat. Tapi jaga-jaga ni, ketika mandi, ketika harus tak ada sebab apa-apa ni saja nak solat maghrib nanti, jaga-jaga jangan sampai air masuk dalam telinga ataupun masuk dalam rongga badan. Sebab mandi tu dianggap mandi harus. Tak mandi pun tak apa sebenarnya, tapi mungkin berpeluh-peluh badan dah ni sangat, hukum mandinya itu dibolehkan. Tetapi jaga, ketika mandi tanpa ada sebab, sekadar untuk menyejuk-nyejukkan badan, maka masuk air dalam mana-mana rongga walaupun tidak sengaja, hukumnya batal. Baik. Hari Isnin sebelum 15 Syaban baru-baru ni dia berpuasa. Baik, dan berniat untuk puasa hari Khamis. Berikutnya tiba-tiba hari Selasa datang haid. Soalannya, adakah hari Khamis selepas 15 Syaban dia boleh berpuasa? Hukumnya tidak boleh. Sebab apa? Sebab hukumnya orang yang berpuasa 15 hari bulan itu, separuh yang pertama tu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia dah berpuasa katalah 15 hari bulan tu, maka dia menjadi wakil yang separuh yang pertama. Boleh tak dia berpuasa seterusnya? Jawabnya boleh. Tapi dengan syarat setelah dia berpuasa jangan berhenti. Kalau dia berhenti maka tak boleh dah, apapun alasannya. Kan contoh begini 15 hari bulan kan hari ini 14. Nisfu Syabannya kan tekan, sebab tu disebut malam nisfu Syaban. Harinya esok 15. 15 hari tu dia berpuasa tak? Dia berpuasa. 16 dia puasa. 17 dia puasa. Tiba-tiba 18 dia tak puasa. Maka 19 dia tak boleh puasa lagi. Sampai berterusan. Sebab kalau nak puasa daripada 15 ni mesti sampai hujung. Kalau tak boleh puasa. Itu kalau orang yang tidak ada masalah. Kalau ada orang yang nak puasa qada ataupun di hari Isnin Khamis memang dah berpuasa, maka hukumnya boleh. Soalan tadi macam mana ni? Hari Isnin sebelum 15 baru-baru ni dia berpuasa dan berniat untuk puasa hari Khamis berikutnya. Tiba-tiba hari Selasa datang haid. Soalannya, apakah hari Khamis selepas 15 Syaban itu dia boleh berpuasa? Tidaklah, sebab dia tidak berpuasa. Hari Isnin sebelum 15 Syaban tak boleh. Sebab apa? Dia datang haid. Kecuali dia memang selalu puasa Isnin dan Khamis. Isnin Khamis sebelum 15 bulan kan. Isnin Khamis. Barulah masuk lepas 15 Isnin Khamis lagi boleh. Baik. Ini dia apa ni? Berikutnya tiba-tiba hari Selasa datang haid. Hari Isnin sebelum 15 Syaban baru-baru ni dia berpuasa. Baik. Ni 15 ya, sebelum ni dia berpuasa dan berniat untuk puasa hari Khamis berikutnya. Tiba-tiba hari Selasa datang haid. Faham ni? Gini hari Isnin sebelum 15 ni, 15 ni dia berpuasa, tak apalah tu, berniat untuk puasa hari Khamis. Khamis berikutnya tiba-tiba hari Selasa datang haid.
Sebab saya tak ingat bila 15 Syaban baru ni. Soalannya, adakah hari Khamis selepas 15 dia boleh berpuasa tak? Tak apalah tu bab haid nah. Tapi dia selalu tak puasa Isnin Khamis tu. Kalau selalu berpuasa bolehlah, kalau tak boleh. Tu ya. Saya nak tanya, kalau orang kencing manis yang kena cucuk insulin sendiri di rumah, macam mana boleh puasanya batal ke tidak? Jawapannya tidak. Ni Ukhti Zuhaira tanya ni sebab insulin itu dia masuk tu bukan dalam rongga badan. Naam. Jikalau sengaja tidak berpuasa tetapi tidak mengingkari, jikalau sengaja tidak berpuasa tetapi tidak mengingkari, maka tidak jatuh kufur kan ya Ustaz? Dia nak verify saja. Ya betul, dia tak puasa tapi dia tak ingkari pun puasa tu, jadi dia berdosa saja. Kalau Ramadan ni kan dia berdosa. Kufurnya tidak, kufurnya ialah kalau dia menidakkan kewajipannya. Kenapa kamu tak puasa ni bulan Ramadan ni siang hari ya? Kenapa kamu tak puasa ni? Puasa tak wajib bagiku, kufur. Kenapa kamu tak puasa ni? Dia pun merah muka, rasa bersalah. Dia berdosa tetapi dia tak jatuh kufur. Terima kasih dengan ilmu yang disampaikan, sangat-sangat manfaat. InsyaAllah sama-sama kita bermanfaat, sama-sama belajar ya. Baik. Situasi ada dua. Saya berkongsi ilmu kepada seseorang yang lebih tua dari saya, umur lingkungan 60 tahun, 60-an. Selepas dia tahu ada perkara yang batal dibuat dalam puasa, maka jawapannya baik, tak tahu terus. Gitu pula ya. Sebab tahu banyak yang salah. Macam mana kita nak buat orang macam ni tenang menghadapi orang sebegini, sebab orang ini dianggap orang yang jahil. Dan bagi tahu dia keutamaan ilmu, dan bagi tahu dia kesan kalau terus tak tahu, selama itulah nanti dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya tadi kan soalan tanya tentang membaca Al-Quran dalam rukun qauli, batal solat kalau tidak betul membaca suratul Fatihah. Lalu kata beliau begini, kalau begitu baik saya tak tahu daripada awal. Kan saya dah banyak solat tak baca Fatihah dengan betul. Kalau orang sebegini, apakah nanti kalau dia tidak belajar, apakah dia boleh pastikan solat dia selepas ini akan jadi betul? Sudah pasti salah. Berbeza dengan kalau dia begitu ke, dia pun belajar, dibetulkan oleh ustaz dan alhamdulillah bagus. Tiba-tiba dalam solat tersalah sebut lagi kerana dah terbiasa, dimaafkan. Macam ada setengah orang memang tak boleh, mungkin lidahnya pendek, tak boleh nak sebut dengan baik. Sin tu tak boleh nak jadi shin, sin jadi shin umpamanya, dimaafkan. Langkah eloknya begitu. Dan yang sebelumnya itu moga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdepan dengan orang begini, tambah tua lagi, tenang-tenang saja. Dan kalau mungkin kita bagi tahu dia akan marah, jangan bagi tahu dia. Macam mana caranya? Dua. Satu, cari orang yang paling dia hormati. Mungkin ada kawan dia tu, lebih kurang macam dia juga tapi pandai sedikit agama, bagi tahu dengan Pak Cik, saya bagi tahu dengan Haji tadi ni dia marah-marah dengan saya. Cuba Haji pula dengan cara santai, dengan cara berseluruh ke. Itu satu. Yang kedua, ni yang paling bagus. Apa dia? Suruh ustaz yang bagi tahu. Kan orang tadi mungkin orang ahli masjid, dia pun datang majlis juga ilmu. Biasanya kalau ustaz bagi tahu, insya-Allah ya. Insya-Allah orang boleh terima, insya-Allah. Selalunya begitu. Itu yang antara yang bagus. Sebab kalau kita bagi tahu, kita pula umur muda, nanti dia kata memandai pula, saya lebih banyak makan garam daripada kamu, begitu pula. Gitu ya. Baik, kita bekalkan sedikit amalan kepada adik ataupun siapa yang bertanya ini. Mudah-mudahan orang yang kita jumpa tu dia tak marah-marah, mudah-mudahan ya. Antara amalannya ialah
membaca Ya Allahu Ya Aziz 41 kali. Ya Aziz kita baca, Ya Allahu Ya Aziz, gembarkan tu jadi satu. Ya Allahu Ya Aziz, Ya Allahu Ya Aziz, Ya Allahu Ya Aziz, Ya Allahu Ya Aziz. Baca 41 kali. Ini petua kalau kita nak jumpa orang-orang yang mungkin agak bengis ataupun cepat hot temperature ataupun cepat naik angin. Dalam apa keadaan pun, mungkin orang itu kita nak nasihat dia, baca tu dulu. Kita nak menuntut hutang daripadanya, baca tu dulu. Kita nak tegur jiran sebelah, mungkin kuat sangat volume ketika mendengar muzik ataupun mendengar radio contohnya, baca dulu. Orang Islam ke orang bukan Islam boleh juga dibaca, ya. Kita ijazahkan. Ini petua ni bukan fatwa, ini petua untuk kita baca, insya-Allah. Pada orang yang mungkin agak cepat marahnya, baca, jangan baca depan dia, baca dekat rumah. Jangan baca depan dia, baca dekat rumah dulu. Berapa kali tadi, jangan lebih jangan kurang. Ya Allahu Ya Aziz. Kalau tak pun Ya Azizu Ya Aziz, Ya Azizu Ya Aziz, Ya Azizu Ya Aziz. Baca dua-dua gembar lebih eloklah, supaya senang, ada rhythm dan ada rentaknya. Kita pun tak letih sangat kalau satu-satu. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Kan kita jadi letih nanti. Kalau kita dengan rentak dan dengan gembar, kan jadi terhibur dan mudah dan jadi ringan. Ya Azizu Ya Aziz, Ya Azizu Ya Aziz. Gitu ya. Baik. Ini diijazahkan kepada siapa yang mendengar kuliah ini hari ini. Saya ijazahkan untuk diamalkan amalan ini ketika berdepan dengan orang yang barangkali agak pemarah, agak cepat marahnya, agak bengis, apa tujuan sekalipun, dan tujuan ini adalah tujuan yang baik, seperti mana guru saya ijazahkan. Yang terakhir untuk kita kongsikan pagi yang mulia ini, saya share ilmu yang saya dapat pada seorang kawan. Kemudian dia maklumkan pernah berlaku padanya termasuk air dalam telinga ketika mandi, bukan mandi sunat ataupun wajib dalam bulan Ramadan yang lalu. Apabila sudah tahu, baru dapat ilmu perbuatan itu membatalkan puasa. Bagaimanakah situasi begini? Perlukah dia ganti puasa? Atau bagaimanakah cara penyelesaiannya? Baik, kalau dia memang tidak tahu perkara ini membatalkan puasa, maka ikutlah pendapat itu tidak mengapa, sebab dia tidak tahu. Sebab kalau orang yang tidak tahu itu dimaafkan oleh syarak. Tapi kalau dia nak juga menggantikan puasanya, boleh menggantikan puasanya, tidak mengapa, sebab tahunnya dekat, baru tahun lepas kan. Ada lagi pun masa untuk kita mengqadakkannya. Tetapi kalau rasa untuk guna pendapat yang memang tak tahu, ini situasinya memang tak tahu ni kan, memang kalau orang tidak tahu sesuatu apapun dimaafkan oleh syarak. Hatta kalau dia makan sekalipun, dia makan betul-betul makan dan dia tak tahu makan betul-betul tu, dan dia sedar dan dia tak tahu, walaupun dia sedar, dia tak tahu makan tu membatalkan puasa contohnya, maka dimaafkan oleh syarak. Hadirin, setakat ini dahulu perjumpaan kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bahaskan pula tajuk, iaitu 9 kumpulan orang yang boleh berbuka puasa. Maksudnya syarak memberi rukhsah, memberi keringanan, kelonggaran kepada 9 orang ini untuk tidak berpuasa. Siapakah 9 orang itu? Nanti kita akan rujuk pada muka surat 29 masing-masing dalam kitab kita, iaitu ringkasan fiqh puasa, sehingga kita berjumpa kembali esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.